وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan limpah kurnianya. Kita bertemu dalam majlis yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan perhimpunan kita mendapat rahmat dan mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Hari ini cuba kita melihat dalam muqaddimah pada muka surat 6, tuan-tuan. Surat 6. Ya. Muka surat 6. Tengoklah pada muka surat 6. Tu dia belakang tu dia dah ceritakan tentang kitab-kitab yang dikarang aja. Tak apa. Masuk pada muka surat 6. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fi darain. Telah berkata musannif, memulakan akan perkataannya ataupun pada permulaan bicara dia itu dengan lafaz yang mulia, iaitu bismillahirrahmanirrahim. Ini bertepatan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu mana-mana pekerjaan atau perbuatan yang tidak dimulakan akan dia dengan bismillah, maka dia kata putus akan barakah. Dia putus barakah. Barakah ni apa? Dia bila sebut barakah ni iaitu ziyadah. Ziyadah ataupun sa'adah. Maknanya kebaikan ataupun tambah. Itu masuk barakah, tuan-tuan. Nah, Allah Ta'ala beri keberkatan. Sebab disebut dalam Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama. Tu barakatim minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kiranya walau anna ahlal qura, maknanya kiranya penduduk sesuatu tempat ataupun negeri ataupun sebuah kampung ataupun sebuah negara. Dia ahlal qura ni asalnya kalimah tu dia ahlal qura ni tu Mekah. Tapi kalimah tu dia lafaz dia khas. Khalafah khas, tapi sebenarnya umum. Tak umumnya. Nak tunjuk mana-mana tempat. Tak. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna. Orang yang ada di dalam tempat tu beriman dan bertakwa. Ada dua syarat tu, iman dan takwa. La fatahna, maka dibukakan kepada mereka itu, fatahna alaihim, atas mereka itu, barakatin, iaitu keberkatan. Itu berkat tau. Berkat dengan makna iaitu ziyadah, au bermakna sa'adah, iaitu kebahagiaan. Ada? Itu sebabnya orang berkat banyak. Yang kata berkat pada sudut maknanya, erti kata yang sebenar, berkat dari sudut maknanya, hakikatnya apa? Ziyadatu alal khairi lillahi ta'ala, iaitu keberkatan, iaitu Allah tambah akan kebaikan kepada dia tu. Ziyadatu alal khair, iaitu makna ziyadah kepada kebaikan kepada Allah Ta'ala. Itu maknanya berkat daripada maksud yang sebenar.
Ada pun orang-orang yang lain tu kalau dia dapat berkat, maknanya berkat dari sudut bahasa. Berkat dari sudut bahasa apa? Ziyadah, sa'adah. Tu orang yang bukan Islam tu dia dapat tu. Ketika mana dia usaha banyak tu, Allah Ta'ala bagi dia bangunan, bagi dia mewah, bagi dia kaya. Berkat tak berkat? Berkat. Berkat apa? Dari segi bahasa. Mana harta dia bertambah. Tak. Ada pun makna berkat dari sudut hakikatnya. Adakah keberkatan tu mendekatkan dia daripada Allah? Jauh. Dia jauh. Tu kena faham tuan-tuan. Tak? Tu berkat dari sudut bahasa tu. Jadi kalau kita ni orang yang Islam ni, maknanya kalau sekiranya dapat banyak, dia tak membawa kepada keberkatan dekat dengan Allah. Maknanya berkat di sudut bahasa. Itu sebab dia letak syarat tu, Allah Ta'ala letak syarat. Amanu wattaqau, iaitu beriman dan bertakwa. Itu syarat. Mesti kena letak tu kalau nak dapat berkat. Nasaya orang yang berkat ni macam mana? La fatahna alaihim. Itu sebab dia letak syarat tu. Sebab kenapa orang bukan Islam tu tak ada dapat tu? Kerana amanu wattaqau tu tak ada. Iman dan takwa tu tak ada. Ada. Satu kisah bagaimana Abdullah bin Janabah. Dia seorang daripada ahli waris, orang-orang yang dekat dengan Siti Aisyah tu. Ada hubung kait dengan Aisyah. Orang yang banyak maknanya memberikan sumbangan, memberikan perhatian kepada orang susah. Pantang ada orang susah, dia dulu bagi. Bagi duit, bagi apa, semua. Menghubungkan silaturahim. Rasulullah kata, adakah dia ni selamat? Tak selamat. Kerana apa? Kerana semua kebaikan dia itu tidak memberi manfaat, kerana di dalam hatinya tidak sedikit pun ada perasaan, maknanya ingat akan hari akhirat. Tu ingat hari akhirat. Je tuan-tuan. Ini buat kita untung. Kenapa? Amanu wattaqau. Jadi Allah Ta'ala sebut la fatahna alaihim, orang yang ada iman, ada takwa, maka dibukakan kepadanya barakatin minas sama'i wal ardi. Itu sebab kita jangan risau-risau. Sebab ni ketakwaan tu, keimanan tu dia mesti dimantapkan. Orang negara-negara yang Allah Ta'ala beri tak ada apa pun dalamnya. Tapi bila ada orang beriman dengan takwa dalam tu, hidup aman, makmur, kaya raya hidup rakyatnya. Senang tuan-tuan. Kenapa? Kita tengok bumi Mekah tu ada apa? Kalau tak ada Kaabah tu, memang orang tak datang. Apa yang ada tu? Batu je. Batu je tuan-tuan. Orang datang tu sebab tu ke Kaabah. Ada Kaabah. Kalau kita tengok tu apa yang ada? Batu. Pergi sana batu, sana ke batu. Sehingga orangnya pun keras macam batu juga. Keras. Tapi dengan sebab apa? Tu. Bila dijadikan tempat yang duduknya ada batu banyak ni, lahir manusia yang bertakwa, beriman dan bertakwa. Tengok, makan tak habis-habis. Negeri yang tak pernah, maknanya dia perlu iklan. Orang akan datang setiap hari, setiap minggu, setiap tahun. Seumur hidup manusia, dia pasti akan datang. Ni dia tuan-tuan. Dok kita ni dok risau ini, tapi takwa tak ada. Masjid kosong, majlis ilmu tak ada. Ada dia gitu. Jadi Allah Ta'ala turun musibahnya banyak. Tu kita nak kena ambil tahu tu. Jadi dia kata apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasihani. Ar-Rahman tu makna rahmat. Allah Ta'ala memberi rahmat kepada apa? Kepada yang Islam dan yang bukan Islam. Apa lagi maksudnya rahmat ini? Rahmat itu maksudnya menudung ataupun melindung akan maknanya keaiban manusia daripada dilihat oleh orang lain. Itu maksud rahmat juga. Itu sebabnya bagi orang beriman ni, Allah Ta'ala jadikan rahmat, dia tudung. Tudung tu maksud apa? Ditutup akan kecacatan, keburukan yang dia buat, sehingga tak dilihat oleh orang lain. Malam dia berzina, tak ada orang tahu.
Cuba kiranya maknanya kalau sekiranya dia berzina pada waktu malam, dia keluar je kan, maka terbuka aib dia. Macam mana? Malu tak? Malu. Dia mencuri pada waktu malam, dia berjudi pada waktu siangnya, orang tak nampak, tempat yang tak ada orang Islam, yang tak ada orang kenal. Tapi kalau Allah Ta'ala tak tudung dia punya keaiban dia tu, dilihat oleh orang, malu dia. Nanya saya nak pergi sini tak boleh, pergi sini tak boleh. Sebab tu aib tu tuan-tuan. Tu sebab dalam Islam tu dilarang akan membuka keaiban orang lain. Tak? Barang siapa yang membuka keaiban orang lain, nasaya Allah Ta'ala akan membukakan keaibannya di akhirat kelak. Kalau kita buka aib orang kat dunia, orang sikit je tengok. Tapi keaiban kita kalau dibuka oleh Allah Ta'ala di padang mahsyar tu, daripada nama Nabi Adam tu sampai kiamatnya cerita, semua orang melihat aib kita. Tu sebabnya jangan sekali-kali memperkatakan dan maknanya membuka aib orang lain. Dilarang di dalam Islam tu tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Maka disebut apa? Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Makna pengarang ni menyerahkan, makna tidak ada daya dan upaya, makna dalam nak menyusun kitab ni, dalam nak memberi tahu, nak menunduk ajar kepada manusia, nak memberi tahu, memberi ilmu kepada manusia, tidaklah ada daya upaya baginya, melainkan kalau Allah Ta'ala tak tolong, saya tak jadi dia. Sebab kita nak buat satu-satu kerja, kalau Allah Ta'ala tak bantu, tak mampu kita nak buat. Kita nak datang masjid ini tuan-tuan, kalau Allah tak nak mampu, tak tolong kita ni, saya tak mampu untuk kita sampai. Itu sebab pertolongan Allah ni. Tidak ada daya upaya tu. Kita kata kita start kereta, kita dok tekan pedal kereta tu, kita dok buka pintu. Tak, semuanya Allah Ta'ala yang bantu kita tu. Ada orang yang tak mampu, masuk-masuk kereta jatuh terus. Dah tak mampu. Sebabnya tu bagi orang yang beriman, bila dia buat akan satu perkara tu, maka dalam ilmu tauhidnya, dalam tauhidnya mengatakan, dinisbahkan akan perbuatan itu semuanya atas maknanya kehendak dan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kena faham. Itu ilmu tauhid tau. Itu dia balik pada tauhid balik. Ni bukan ini aku yang buat ni. Tak, kalau Allah tak bagi, tak jadi. Tak jadi. Benda yang ada dalam makanan, dalam mulut tu kadang-kadang terkeluar. Mana apa? Tidak diizin oleh Allah Ta'ala tu untuk masuk dalam perut. Tak? Itu nak tunjuk bahawa kita tak mampu tuan-tuan. Nak menunjuk mana kita buat satu perkara tu, mesti dia kembali kepada Allah. Tak ada maknanya Allah Ta'ala tak bantu kita ni, tak mampu kita buat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci engkau. Maknanya kita ni mensucikan Allah Ta'ala, maknanya yang layak bagi Allah Ta'ala itu, mensucikan Allah Ta'ala, yang layak bagi sifat kebesaran Allah Ta'ala, yang mana Tuhanlah yang memberikan bagi kita ni, maknanya menunjuk ajar kepada kita. Kalau dia tak tunjuk ajar, dia tak, kadang belajar tak faham-faham, tu tanda tak ajar, mana tak dibuka kat dia. Mengaji tak dapat-dapat. Mengaji tak dapat-dapat. Kita tengok satu kisah tuan-tuan. Ada seorang tuan guru, dia mengajar. Masa dia mengajar tu, maknanya datang seekor burung tiung. Burung tiung tu masuk dalam, duk jinak masa dia mengajar kuliah tu. Maknanya dia duduk sebelah tuan guru. Tuan guru pun selalulah mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sampai burung tiung tu pun boleh mengucap macam dia juga. Sehingga perginya burung tiung tu mati, sebelum mati dia pun menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka tuan guru kata, burung tiung mengucap, aku yang mati kalau besok belum tentu dapat bersebut macam burung tiung ni. Allah, tengok tuan-tuan, Allah Ta'ala nak mengajar. Nak mengajar, makanya akan makhluk-makhluk dia tu. Dia tak kira. Kita kata burung tiung ni ada otak, tak ada otak? Ada. Kita yang ada otak pun tak apa nak boleh? Ada. Yang tak ada otak tu tuan-tuan, kalau Allah Ta'ala nak bagi, maka tidak ada sesuatu yang mustahil pada Allah Ta'ala.
wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Di sisi Allah Ta'ala lah wa indahu mafatih, iaitu kunci segala benda-benda yang gaib yang kita tak tahu. Tak? Kita nampak benda depan mata je, tapi yang gaib-gaib ni banyak yang kita tak tahu. Tak? Ni dia tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, atau beriman dengan benda yang gaib tu. Dia balik kepada maknanya sam'iyat. Sam'iyat tu apa? Maknanya yang dengar wajib percaya. Tak? Dia tu. Dengar wajib percaya. Benda-benda ghaibiyat, gaib, tak nampak, wajib percaya. Tu dia kembali kepada iman. Tu sebab jadi kita ni beriman. Tak nampak pun, beriman. Percaya tak? Allah Ta'ala ada. Percaya. Nampak? Tak nampak? Percaya? Percaya. Mari orang-orang yang bukan Islam tu, dah ada Tuhan depan mata pun. Ini bukan Tuhan aku ni. Nampak lain macam je sepet dia. Dia tak percaya tu. Dia kata Tuhan aku perutnya depan sikit. Tengok. Tak. Dia Tuhan-Tuhan dia pun tak percaya. Ni bukan Tuhan aku, dia kata. Ni orang lain punya Tuhan. Bagi kita tak begitu, tuan-tuan. Nampak ke tak nampak ke, maka bagi kita yang iman ni, kita percaya dah. Tu jadinya kita ni maknanya Islam tu. Beriman tu. Dia. Dan dia kata apa? Innaka antal alimul hakim. Jadi dalam bab tadi kita apa? Mana yang mengajar akan ilmu itu ialah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang beri ilmu, tuan-tuan. Sebabnya kalau orang mengaku dia banyak ilmu, sedangkan Allah Ta'ala menyebutkan dalam Quran, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah maknanya aku melainkan ilmu yang tidak aku berikan, melainkan ilmu yang sedikit. Yang orang sampai PhD, sampai maknanya apa, dah tinggi habis dah. Maknanya ilmu yang dia dapat tu sikit aja. Banyak lagi benda yang dia tak tahu. Ada? Hingga Allah Ta'ala sebut wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Di antara orang berilmu tu ada orang yang lebih berilmu. Ada? Malaikat yang mengaku tu dia malaikat. Ketika mana dia soal ni, cuba kau sebut. Sebut ni benda-benda ni sebut. Dia kata, wahai ya Allah, tidaklah boleh aku maknanya mengetahui melainkan apa yang kau ajar. Dah pangkat malaikat dah. Mari pula datang kepada nama Adam. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa aradahum 'alal malaikah. Malaikat ni Allah Ta'ala ajar kepada Nabi Adam. Ni satu benda sebut pula. Surah dia kata, aradahum 'alal malaikah. Lalu diterangkan kepada malaikat. Ni nama dia gini, gunanya ni. Tercengang-cengang malaikat. Tu dia, tuan-tuan. Nak mengajar ilmu. Itu sebabnya orang ada ilmu, dia tak boleh dia ada ilmu. Ketika mana dia mengatakan dia ada ilmu, dia dah berilmu, waktu dia lah orang yang paling jahil sekali. Tu bahayanya, tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kenapa? Ilmu yang ada kat kita ni sedikit sangat. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya engkau yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Itu dia masuk dalam bab asma'. Asma'ullah. Allah Ta'ala tu maknanya sifat dia alim, hakim. Ada? Itu asma'. Beriman dengan asma'. Beriman dengan sifat, asma', af'al. Ini masuk dalam bab sesungguhnya engkau maha mengetahui. Itu maknanya beriman dengan asma'ullah. Okey. Segala puji bagi Tuhan, seru sekalian alam. Jadi bila sebut tentang segala puji bagi Tuhan, seru sekalian alam ni, maka puji itu adalah sesuatu yang hak dia kepada tempat dia. Makna apa puji yang hak bagi tempatnya? Iaitu tidak boleh puji pada tempat yang bukan hak dia. Makna puji itu hanyalah semata-mata kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada? Itu sebabnya puji ni kita tak boleh main puji-puji gitu je. Ada kalanya pujinya jadi haram. Ada gitu. Sebab puji ni kita tak boleh main lempau gitu je. Ada kala puji itu jadi sunat. Ada kala puji itu jadi wajib. Ada puji itu jadi harus. Dia puji.
Maka bila menyebut segala puji-puji bagi Tuhan itu, maka puji ini terbagi kepada 4. Dia terbagi kepada 4 perkara. Kalau disebut dalam ilmu tauhid, puji yang pertama ialah puji qadim bagi hadis. Itu satu. Mana? Itu maksud puji. Yang keduanya puji hadis bagi qadim. Tadi puji qadim bagi hadis. Yang ni puji hadis bagi qadim. Tak? Yang ketiganya puji qadim bagi qadim. Hadis bagi qadim, qadim bagi hadis, qadim bagi qadim, dan puji hadis bagi hadis. Dia ada 4. Tu kena ingat lah tuan-tuan lah. Tu kalau belajar dalam ilmu tauhid tu disebut lah. Macam mana yang dikatakan puji qadim bagi qadim tu? Puji Allah Ta'ala kepada dirinya sendiri. Tu masuk puji qadim bagi qadim. Mana? Allah Ta'ala sebut di awal-awal kita baca tu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Tuhan, Tuan sekalian alam. Tu kan dia puji bagi dia sendiri. Tu dia puji diri dia sendiri tu. Maknanya nak menunjukkan tak ada Tuan bagi yang bagi alam ini, melainkan Allah lah Tuan dia. Tu kena faham. Tak? Tu yang dikatakan puji qadim bagi qadim. Apa yang dimasukkan alam tu, dalam tu puji qadim bagi qadim tu, Allah Ta'ala memujinya. Dialah yang memiliki sekalian alam. Iaitu bila sebut alam, kullu mawjudun siwallahi ta'ala, iaitu semua yang wujud selain daripada Allah Ta'ala. Itu dikatakan alam. Kita ni alam. Apa yang ada kat kita ni semuanya alam. Tak? Maksud alam tu selain daripada Allah. Semua yang wujud. Bermakna Allah Ta'ala juga wujud. Kita ni wujud juga. Wujud ke tidak wujud? Wujud. Tapi apa beza wujud kita dengan wujud Allah Ta'ala? Tu nanti dibezakan. Tu masuk ilmu tauhid lah. Nak beza. Yang kita wujud. Kalau orang tanya, kau wujud tak? Wujud. Macam tu kau dah wujud macam Allah Ta'ala. Tak sama tu. Wujud wujud Allah Ta'ala tu maknanya wujud yang dia tidak dikeranakan oleh sesuatu. Adapun wujud kita ni wujud yang baharu. Apa wujud yang baharu? Adalah alamat yang baharu tu. Alamat baharu tu ada. Tak? Allah Ta'ala tu wujud, maknanya wajibul wujud. Wujud yang dia wujud ni tak dikeranakan. Macam kita ni wujud ada alamat. Dulu kita ada tak? Tak ada. Tu wujud. Wujud daripada tak ada kepada ada. Besok ada kepada tak ada. Tak? Tu wujud kita. Wujud yang makna tak kekal. Wujud yang makna tidak boleh mengambil. Wujud yang mengambil ruang. Tu alamat-alamat wujud tu ada. Tak? Jadi bila kata wujud tu, makna Allah Ta'ala tu dia memuji qadim tu, Allah Ta'ala memuji dirinya sendiri. Dengan tu dia puji akan dirinya sendiri. Adapun maknanya puji qadim bagi hadis. Macam mana Allah Ta'ala memuji makhluk dia? Kita tengok tu. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kamu wahai Muhammad diutuskan melainkan maknanya untuk jadi rahmat untuk sekalian alam. Tu kan dia puji makhluk dia tu. Dia puji makhluk dia. Allah Ta'ala memuji makhluk dia. Yang disebut lain kafatal linnas. Dia puji makhluk dia. Min ibadiyas syakur. Dia puji makhluk-makhluk dia yang bersyukur. Tu kan banyak tuan-tuan. Maknanya Allah Ta'ala puji akan makhluk dia. Yang kita pula puji Allah Ta'ala pula. Macam mana? Kita puji hadis bagi qadim. Kita memuji Allah Ta'ala.
dengan pujian-pujian yang selayak bagi Allah Ta'ala. Itu macam-macam. Nah. Kita sebut Ar-Rahman, Ar-Rahim, itu kita puji Allah Ta'ala. Kan? Jadi itu. Dan puji hadis bagi hadis. Puji makhluk untuk makhluk. Nah, bagaimana makhluk dia memuji makhluk? Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji, akan maknanya Saidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Hei engkau Umar, kalau tak ada kalau adalah nabi selepas adalah nabi selepas aku, engkaulah jadi nabi. Tengok dia puji. Ni namanya puji makhluk bagi makhluk. Mana kita nak Saidina Umar kena puji macam tu, tuan-tuan, menangis dia. Kita kalau puji kembang pula kita. Dia lain. Mana? Tu sebabnya tuan-tuan, puji ni dia tidak boleh diletakkan pada bukan tempat dia. Puji yang mana kalau orang buat maksiat kita puji, engkau ni gagah, pandai engkau merompak, dia rompak lagi besar. Tu hukumnya haram. Tuan-tuan. Sebab puji ni bukan boleh semua boleh. Tu buat jadi haram tu. Ada kalanya puji itu jadi sunat. Nampaknya engkau ni kuat ibadat. Lagi kuat dia. Sunat puji. Ada. Tu anak-anak kita tu kalau dia rajin, berjaya, peksa kita puji dia, makin kuat dia belajar sampai tak tidur-tidur. Dia gitu. Lagi dia kuat. Tu sunat dia puji tu. Kan? Sampai makan tidak tidur, tidak lelah mati terus. Sudah. Jadi gitu tuan-tuan. Sunat dia puji. Abang ni kalau pakai macam ni, pakai serban. Abang baru nak mula pakai serban, nak datang masjid. Abang pakai serban nampak cantik. Kan? Takkan hal abang serban pukul bukan macam roti canai ya. Gulung, main lilit ya. Tapi nak galak suami itu kerana itu dia sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tengok abang ni lain macam ulama pula. Wah, abang kembang gitu. Walaupun kitab membuka terbalik tu. Gitu. Tapi dia puji tu, dia jadi dah. Jadi suami ni lagi kuat. Tu sunat puji tu. Jadi tuan-tuan. Ada puji itu jadi wajib. Jadi puji jadi haram pula. Atau para sahabat tu Rasulullah puji dia. Wahai Abu Bakar, kata, engkau ni bila ibadat ni, engkau lah yang aku maknanya harapkan, maknanya masuk engkau dalam syurga, yang mana daripada mana-mana pintu sekalipun kau boleh masuk. Tengok Rasulullah puji. Dan Abu Bakar duduk macam tu, menangis Saidina Abu Bakar. Tak? Allahu Akbar, tuan-tuan. Kita tengok itu, tuan-tuan. Begitu juga puji hadis bagi hadis ni. Tengok bagaimana Rasulullah memuji akan dirinya sendiri. Rasulullah puji, ana sayyidu walidu ibnu Adam yaumal qiyamah wala fakharin. Aku ialah maknanya sayyid, iaitu penghulu bagi anak-anak Adam di hari kiamat kelak, dan tidaklah ada bangga kepada aku melainkan inilah bangga yang paling besar. Tak tuan-tuan? Rasulullah sebut tu. Pada waktu tu tak ada bangga yang paling besar dah. Kenapa? Kerana semua orang akan mengakui Rasulullah tu. Dekat dunia ni orang nafi kan, orang tolak Rasulullah, orang tak mau ikut Rasulullah, orang mempertikaikan hadis-hadis sunnah-sunnah Rasulullah. Besok dekat akhirat, besok Rasulullah kata, wala fakharin, inilah kebanggaan yang mana sebesar kebanggaan yang mana manusia mesti akur tu. Tak? Sehingga dia kata, hatta Adam tahta liwa'i, sehingga Nabi Adam tu pun bawah aku, dia kata. Tengok tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Itu bila kita sebut segala puji tu. Jadi puji itu terbahagi di kepada empat. Yang telah menjadikan dakwah kepada kebenaran, petunjuk kepada kebaikan, dan nasihat kepada kaum muslimin sebagai semulia-mulia amal bakti, setinggi-tinggi darjat dan sepenting-penting urusan dalam agama. Itu sebabnya ud'u fi sabilillah. Sebab kita disuruh berdakwah, disuruh kita menyeru. Tugas kita ni menyeru, tuan-tuan. Sama ada menyeru tu secara langsung atau tidak langsung. Ini secara langsung. Secara menyeru secara tidak langsung, tunjukkan akhlak, tunjukkan cara hidup.
Tu berdakwah tu dinamakan dakwah bil hal. Dakwah bil hal. Bila bercakap tu, cakap dengan suara yang elok, dengan perkataan yang elok. Dia tu bila dengar orang bukan Islam tu, dia kata orang Islam ni bagus perkataannya. Itu dakwah. Rasulullah bukan semata dia berdakwah tu pergi seru orang, tak. Tuan-tuan, Rasulullah orang tengok je tu, dapat dah tu. Itu sebabnya kenapa orang-orang kafir tu menghalang daripada orang dia punya bangsa, kaum dia, keluarga dia berjumpa dengan Rasulullah, sebab melihat akan wajah Rasulullah, melihat akan tubuh badan Rasulullah tu dah jadi beriman dah. Dah dapat dah tu. Tengok je. Kerana apa? Siapa yang melihat Rasulullah ni, maka dia kata Rasulullah ni adalah orang yang memecahkan ahli keluarga. Tengok je tuan-tuan. Kita orang tengok menyampah. Macam mana? Kenapa jadi gitu? Sebab apa? Sebab tidak ada dakwah tu pada kita tu. Orang tengok pakaian, tengok kereta. Kereta pun orang tak nak ambil tengok. Macam-macam kan? Ada remnya dia buangkan rem. Ada seatnya dibuangkan seat. Ditinggalkan enjin aja. Orang letakkan seat tu untuk duduk, dia menyarap atas seat. Mana orang nak pandang tu? Jadi benda tuan-tuan. Macam mana nak dia ambil maknanya contoh? Kan? Nak jadi contoh. Itu sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah Taala sebut dalam Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri kamu tu Muhammad dapat contoh yang baik. Tak, pada diri Rasulullah tak ada contoh yang baik. Cuba kita pandang diri kita. Kalau kita ni benar orang yang mengikut Rasulullah, kita ikut macam mana Rasulullah tu. Hidupnya, cara bercakapnya, cara muamalahnya, cara bermasyarakatnya, cara memimpinnya, ikut Rasulullah. Orang ramai ikut tuan-tuan. Ikut. Sebab kita ni tidak mengikut tu jejak Rasulullah. Yang Rasulullah tu sebagai contoh yang terbaik, kita ambil tu yang lain daripada orang yang bukan Islam sebagai contoh kita. Dalam apa hal sekalipun, kita tetap juga ambil orang lain. Sedangkan Islam telah mengajar, sedangkan Quran telah mengajar kepada kita, kita ambil mana ilmu-ilmu orang lain yang dibuat, direka, dibuat tu dalam tandas, dipikir tu. Tu sebabnya orang barat tuan-tuan, orang kafir ni tandas dia lebih cantik daripada bilik tempat tidur dia. Dalam bilik tandas tu ada baca surat khabar, ada TV. Dia duduk termenung, dalam termenung tu otak dia berjalan. Lepas ni nak buat apa kepada orang Islam ni? Tu kerja dia. Orang Islam dia berbeza. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak buat satu perkara, masuk masjid, semayang 2 rakaat. Kan beza tu tuan-tuan. Sehingga diberi petunjuk oleh Allah Taala dalam perbuatan tu. Ada berkatnya. Tu dia bezanya tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dan dikata apa tuan-tuan? Itulah jalan para nabi Allah yang diutus, dan jalan para aulianya yang soleh, dan jalan para ulama yang patuh, yang mendalami seluruh ilmu pengetahuan dengan keyakinan. Jadi itu maknanya kerja kita ni, menuntut ilmu ni, bukan baru suruh tuntut ilmu. Menuntut ilmu ni tuan-tuan, kerjanya daripada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi. Sebabnya orang tak boleh duduk saja rumah. Maknanya bila duduk rumah tak menuntut ilmu tu, maknanya dia menidakkan akan apa? Akan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya menuntut akan ilmu. Tak? Kerana duduk di rumah tidak dinamakan dia menuntut. Kerana menuntut itu diambil daripada kalimah talab. Kena pergi, kena datang. Itu nama menuntut. Duduk kat rumah tak dinamakan menuntut. Tak? Jadi itu sifat dia tu. Jadi kita kena tolak, kena tuntut, kena datang. Tu kan istilah. Tu sebab para sahabat nak dengar satu hadis tu, berbulan-bulan tu, daripada Madinah tu nak pergi ke Mesir tu 6 bulan nak dengar satu hadis je. Kita suruh buat macam tu, sampai ke mati dia tak ada.
Masjid depan rumah pun tak sampai. Main dengar kat rumah je, letak telinga dekat apa? Dekat jendela. Itu je. Ya tak? Tak ada dia nak datang. Siapa yang ceramah? Haram dia tak tahu. Sebabnya bila kita temu duga pegawai-pegawai syarak nak jadi imam, ada berapa kelas kat masjid? 3. Siapa yang mengajar? Tak berapa perasan pula. Dia tak tahu siapa yang mengajar. Tapi adalah kelas, dia kata. Adalah kelas ustaz. Siapa yang mengajar? Tak berapa ingat lah. Apa ilmu yang dia ajar tu? Rasa-rasanya macam ambil semayang. La ilaha illallah. Sampai kejahilnya begitu tuan-tuan. Nak? Habis nak duduk jawatan kuasa masjid. Berat. Nak? Orang yang macam tu nak lantik jadi masjid, duduk di masjid. Nak? Tak ambil berat tu tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tak ambil berat langsung nampaknya. Maka dia kata apa? Salawat dan sejahtera orang kepercayaan yang kekasih, yang teguh penutup sekalian para nabi. Jadi selawat ni tuan-tuan, dia ni merupakan doa. Dia bukan setakat doa tuan-tuan, dia tu ta'zim. Mana? Tu sebabnya bila kata doa dan ta'zim ni membesarkan tu, dia tu sebabnya dia tak boleh sebarang-sebarang. Tak? Itu sebab orang yang bukan Islam tak boleh. Tak? Jadi gitu. Maknanya nak menunjuk betul-betul tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu. Yang kita dok puji tu. Sehingga bukan kita yang berselawat kepada Rasul, Allah tu berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau selawat Rasulullah Allah kepada Rasulnya, dia bentuk apa? Itu merupakan maknanya dia tu rahmat. Itu selawat Allah Ta'ala. Dan kalau kita ni selawat kepada Rasulullah ni, kita mengharap apa? Itu sebagai doa. Itu sebagai doa. Itu berbeza tu. Selawat kita lain, selawat Allah. Dan sebabnya mana kita man salatan marratan, salawatullah dan asyara. Siapa yang selawat sekali kepada Rasul, Allah Ta'ala selawat kepada dia 10 kali. Bentuk selawat apa tu? Bentuk keampunan. Kalau Allah Ta'ala tu, dia bentuk kepada hamba, bentuk ampun. Bila kita berselawat Rasulullah sekali, Allah Ta'ala ampun dengan kita. Kita pula pada Rasul, tu doa. Allah Ta'ala kepada Rasul, itu rahmat. Jadi berbeza-beza tu tuan-tuan. Tak? Kita ingat lah. Itu sebabnya bila disebut Rasulullah kata sebakhil-bakhil manusia, bila disebutkan nama aku, tak mahu dia berselawat kepada aku. Tu bakhil. Orang ada harta banyak, kalau dia tak bagi, tu kelantak dia dah. Sebab dia yang cari, dia penat. Tak apalah dia tak nak bagi. Ini tak payah sebut, tak payah keluar duit, tak payah apa. Sebutkan sallallahu alaihi wasallam, itu pun bakhil. Memang bakhil sungguh. Bakhil sungguh. Tak kena bayar pun tuan-tuan. Sebut nama Rasulullah, selawat pun tak mau. Sallallahu alaihi wasallam. Allah. Rasulullah kata tu paling bakhil lah tu. Jangan kita jadi orang yang bakhil tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Maka dia kata apa? Iaitu nabi, imam sekalian para muttaqin yang takut dia akan Allah Ta'ala. Muttaqin tu diambil daripada kalimah taqwa. Taqwa. Jadi akhirnya jadi nanti kalimah tu muttaqin, iaitu orang-orang yang takut akan Allah Ta'ala. Takut ni maksud dia apa? Takutnya, maksud takut tu iaitu menjauhkan akan diri daripada melakukan perkara-perkara yang diharam dan ditegah oleh Allah Ta'ala. Walaupun maksud takwa ni banyak definisinya, menjauhkan yang dilarang, melakukan perkara yang disuruh. Adapun maknanya takwa juga bermaksud berhati-hati daripada perkara-perkara yang dilarang. Dalam perkara yang baik pun kena hati-hati juga. Kadang dalam kita buat perkara yang baik-baik pun terkadang-kadang bercampur dalam perbaik baik itu ada riak, ada ujub yang kita tak perasan. Itu sebab kena berhati-hati. Ibnu Mas'ud berkata, ya wahai Umar, kalau kau berjalan ke atas satu tempat, kawasan yang penuh dengan duri, macam mana kau nak berjalan tu? Kata Sayyidina Umar, aku jalan berhati-hati. Itu dah takwa dia kata. Jadi kita tu hidup dekat dunia ni, kita tak boleh ambil semua benda.
Walaupun benda tu halal, tapi yang halal tu kadang-kadang bukan semua kita punya. Bila jadi? Kena hak orang fakir miskin, hak asnaf yang kita kena keluarkan. Tu dia jadi. Tak boleh kita ambil semua tu. Kita kata kita punya tu. Tapi oleh karenanya kalau kita makan juga, hukumnya jadi haram lah. Nampak? Tu jadi tuan-tuan. Walaupun duit tu kita punya, tapi kerana di dalam duit kita tu ada hak-hak orang lain yang wajib. Wajibnya apa? Wajib kita beri zakat pada dia. Itu jadi wajib. Kalau kita makan, berdosa hukumnya. Berdosa besar pula. Jadi itu tuan-tuan. Sebab dia kata takwa tu berhati-hati dia. Pemimpin bagi orang-orang yang terdahulu dan yang terkemudian. Itu sebab disebut penghulu tu. Penghulu. Penghulu ni apa maksud penghulu tuan-tuan? Penghulu iaitu orang yang dibebankan akan dia dan menjadi tumpuan akan manusia pada satu masa. Sama ada senang ataupun susah. Itu maksud penghulu. Itu sebab Rasulullah ni waktu senang kat dunia, waktu susah tu sebab mana? Tu di padang mahsyar. Hakikat kesusahan manusia tu berada di padang mahsyar. Pada waktu itu tuan-tuan, tak kira dia Islam tak Islam, semuanya pakat cari siapa yang boleh melepaskan daripada maknanya kesusahan di padang mahsyar tu. Tak ada orang. Pada waktu itu baru orang nampak tu penghulu tu. Siapa dia tu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketika mana hidup dekat dunia ni, orang tolak dia, orang cerca dia, orang tak mau ikut apa yang dia cakap. Tapi tengok besok dia di akhirat besok baru kau mengaku. Itu dia penghulu yang sebenar. Walaupun dekat dunia banyak orang menafikan. Itu dia hakikat. Yang itu Rasulullah kata wala fakharin dah. Yang dekat sekarang ni orang nafi banyak. Orang buat macam-macam, hina Rasulullah, buat begini. Samakah Rasulullah ni macam apa? Teroris. Samakah Rasulullah ni dia kata kuat nafsu. Kahwinnya sampai 12, nafsunya kuat. Itu semua menafikan. Besok dekat akhirat baru dia nampak tu. Ni orang ni. Ni lah orang yang dicari. Jumpa kepada satu Nabi, Nak dapatkan maknanya syafaatul uzma tu. Nak sepak kira di padang mahsyar tu. Satu Nabi kepada satu Nabi, 1000 tahun lamanya. Allah. Bahawa dikatakan gambaran satu hari itu di akhirat, 1000 tahun di dunia. Satu Nabi kepada satu Nabi. Adam kata tak boleh. Dah jumpa Nabi Adam, Adam kata aku takut dengan Allah. Sebab apa? Aku pernah buat salah dengan Allah Ta'ala. Sedangkan salah para Nabi itu bukanlah salah macam kita tuan-tuan. Bukan salah macam kita buat salah. Nabi itu buat salah tu kenapa? Ada sebab-sebabnya. Jadi hukum selepas tu. Bila sampai daripada Nabi satu Nabi kepada satu Nabi, sampai kepada Nabi Muhammad, maka dia kata, ya wahai Muhammad, kami ni yang minta tolong. Akulah orang dia. Bagi jawapan terus. Tak ada. Nabi-Nabi lain semua pakai angkat tangannya, beri maknanya alasan-alasan yang tidak membolehkan dia tu nak beri syafaat. Tapi Rasulullah tu beri syafaat. Nabi-Nabi lain dia syafaat khusus untuk dia dan orang tertentu. Tapi yang Rasulullah ni dinamakan syafaatul uzma untuk semua tu. Daripada orang Nabi Adam sampai hari kiamat. Tu kita duduk dekat dunia ni menafikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak selawat pun tak mau. Kan? Nak berzikir pun tak mau. Besok datang jumpa Rasulullah. Kan? Datang maknanya jumpa Rasulullah tu lah. Macam muka tak malu tu. Tu kita hidup dekat dunia. Sedangkan hidup di dunia ni Rasulullah suruh ini, tak mau kita buat. Jadi kita ni macam orang tak malu dia. Kan? Jadi kita dan atas keturunannya dan para sahabatnya yang bersih hati lagi benar. Maknanya mana orang-orang yang mana tu
yang mana dia termasuk dalam golongan muttaqin ni, orang bertakwa ni, iaitu orang-orang yang terdahulu daripada kita, orang terkemudian daripada kita, dan keturunan-keturunannya, dan sahabat-sahabatnya. Ni sahabat ni siapa dia kata sahabat? Nak kata sahabat tak? Kalau sahabat ini ialah orang yang maknanya hidup sezaman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama ada dia jumpa atau tidak, tapi beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu nama sahabat. Tak? Dia hidup sama Rasulullah, tak ada yang tak jumpa. Seperti mana Waish Al-Qurni. Waish Al-Qurni ni dia tak jumpa Rasulullah, tapi hidup sezaman Rasulullah, beriman dengan Rasulullah. Waish Al-Qurni ni tuan-tuan, dia ni duduk Yaman, jauh. Kerja apa? Mengembala kambing. Satu hari dapat 4 dirham. 2 dirham sedekah, 2 dirham lagi dia makan. 1 dirham untuk dia, 1 dirham untuk mak dia. Habis kosong. Kita 4,000 kita, orang lain. Yang 4 orang lain. Sama tak sama? Tak? Satu hari dia mendengar khabar, maknanya dalam peperangan Uhud, Rasulullah berperang, patah gigi dia. Dia pun tanya orang, engkau pergi tak berperang dengan Rasulullah? Pergi tak berperang dengan Rasulullah perang Uhud? Tahu tak engkau mana gigi Rasulullah yang patah tu? Orang pun tunjuk ni gigi yang patah. Dia ambil batu, tam patahkan. Aku nak rasa macam mana Rasulullah sakit. Aku nak rasa sakit seperti mana Rasulullah tengok. Allah tuan-tuan, mak kita lah. Allahu Akbar. Kalau kita lah tak ada itu. Engkau sakit dah, lantak engkau lah. Lantak engkau lah. Orang rumah tu mengerang sakit. Mana sakit? Pergilah doktor sendiri. Nak ambil kunci. Dia suruhnya pergi sendiri. Tak ambil berat kita tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Tengok Waish Al-Qurni ni. Tak ikut perang dengan Rasulullah. Tahu mana Rasulullah giginya patah tu, ambil tu, nak rasa. Biar aku rasa macam mana Rasulullah patah gigi tu. Allah, kita lah. Ya Allah. Tak usah begitu tuan-tuan. Nak suruh datang kuliah-kuliah ilmu, mana-mana pengajian pun, bukanlah datang mengaji ilmu ni susah. Duduk dalam tempat aircon, duduk sejuk je, itu pun tak sampai. Bayang kata, Rasulullah tu berperang dengan panas teriknya, dengan sejuknya. Itu dia Waish Al-Qurni, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pakaiannya 2 je. Basuh 1, pakai lagi 1. Itu je. Kita pakaian kita sampai tak muat almari. Kita sampai tak muat almari. Asal raya je tempah baju. Asal tempah baju je raya. Ada je. Kita ada. Ada kita. Sampai tak pakai. Koleksi baju-baju raya. Tanda tahun 90, tahun 91. Nak pakai tak? Congsam lain, ni apa, sari lain, apa tu yang Jepunnya apa? Kimono lain. Allah, raya pakai kimono. Raya Aidil Fitri pakai kimono. Macam orang gila pula. Allahu akbar. Nah, kita tu. Tu sahabat nama dia tuan-tuan. Orang yang hidup sezaman Rasulullah. Ada yang sampai bermati-matian dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni nak cerita ni para sahabat. Dan atas para pengikutnya yang baik-baik hingga hari kiamat. Siapa dia orang yang baik-baik ini? Iaitu orang-orang yang beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia termasuk dalam pengikut-pengikut. Itu orang selamat dah. Apa yang Rasulullah sampai itu ikut, kita ikut. Jangan bantah. Jangan tanya banyak-banyak. Apa Rasulullah suruh tu ikut, buat belaka. Buat ikut baik-baik. Jaga selamat, barulah Rasulullah akan mengaku, ni umat aku, ni umat aku, ni umat aku. Tak? Ni kita kat dunia tak nak mengaku Rasulullah, tiba-tiba kita nak minta Rasulullah mengaku dia umat kita. Nak umat dia, mana Rasulullah nak mengaku gitu? Tak? Dekat dunia kita tolak Rasulullah. Macam mana tolak Rasulullah? Sunnah-sunnahnya ditinggalkan. Tiba-tiba dekat hari akhirat kita minta Rasulullah tu berikan makna jaminan untuk kita ni umat dia. Mana Rasulullah nak kenal? Selawat dengan dia pun tak pernah. Macam mana dia nak kenal kita tuan-tuan?
Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, adakah kamu mengenal akan umat-umat engkau di akhir kelak?" "Oh, ni ramai ni umat engkau ni. Sampai hari kiamat ni, siapa-siapa saja yang mengikut engkau ni umat engkau. Kau kenal tak?" Maka Rasulullah kata, "Aku akan mengenal umat-umat aku dengan tanda." Maka tandanya apa ya Rasulullah? Iaitu tanda wuduk yang ada pada anggota dia. Ni duduk kat dunia, wuduk pun tak pernah. Nak macam mana nak jadi tanda? Rasul tengok, ni orang lain ni kan, ni black metal punya orang ni. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, macam mana Rasulullah nak aku dah hidup kat dunia kalau dah tak ada tanda wuduk? Mana semayang pun tidak. Tak semayang pun tidak, melainkan besok dia kena semayang waktu dia semayang. Jadi begitu tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi kita nak kena ambil ingat tak? Ambil ingat pada kita berlalu hidup kat atas dunia ni, bahawa kita ada Allah, kita ada Rasul. Maka gantungkanlah diri kita kepada Allah dengan Rasul. Supaya apa? Kita selamat hidup dunia dan akhirat, insya-Allah. Jadi saya rasa cukup setakat itu dulu, insya-Allah. Jadi untuk minggu yang akan datang, sebab ada keuzuran saya tak dapat untuk kelas ni, kerana saya ada mesyuarat di JB tuan-tuan, kan? Jadi tak dapat saya hadir lah. Jadi untuk minggu ni sekali je nampak. Dan bulan 12 tu memang langsung tak dapat lah, kan? Bulan 12 kerana kalau dipanjangkan umur, insya-Allah pada 20 hari bulan saya akan berangkat untuk menunaikan umrah dan balik pada 30 hari bulan, insya-Allah. Jadi tolong doa panjang umur, mudah-mudahan Allah Taala menemukan kita pada masa yang akan datang, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'afina wa la tahrimna wa asirna wa la tu'sir alaina wardina warda anna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fiikum. Assalamu alaikum warahmatullahi